Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Tepat 9.30 pagi anda bersama saya Adin Hussein. Tajuk utama pagi ini. Pelakon didakwa cederakan tunang ditahan. Johor, tubuh jawatankuasa tetap alam sekitar tangani pencemaran. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seorang pelakon lelaki yang putus tunang baru-baru ini ditahan polis selepas didakwa mencederakan bekas tunangnya di Taman Puncak Jalil, Bandar Putra Permai pada 26 Jun lalu. Ketua Polis Daerah Serdang, Asisten Komisioner Ismadi Borhan berkata, siasatan awal mendapati pelakon yang berusia 27 tahun itu datang ke rumah bekas tunangnya sebelum memaksa mangsa masuk ke dalam keretanya. Suspek dikatakan mengeluarkan kata-kata kesat selain mencekik, menumbuk muka dan mulut mangsa sehingga berdarah. Tindakan itu dipercayai berlaku selepas mangsa meminta dia mengakhiri hubungan dengan rakan sejenis. Kejadian itu berlaku berulang kali sebelum suspek memutuskan pertunangan Ahad lalu. Mangsa dirujuk ke Hospital Serdang untuk rawatan lanjut, namun tiada kesan kecederaan ditemui kerana ia sudah lama berlaku. Suspek ditahan polis selepas menyerah diri di Balai Polis Bandar Kiranara dan mengaku mencederakan mangsa. Suspek bagaimanapun dilepaskan dengan jaminan polis sebaik rakaman percakapan diambil. Siasatan lanjut diteruskan mengikut Seksyen 506 kerana melakukan ugutan jenayah dan Seksyen 323 kanun yang sama kerana dengan sengaja mendatangkan kecederaan. Kerajaan Johor mengumumkan penubuhan jawatankuasa tetap alam sekitar bertujuan untuk menangani isu pencemaran di negeri itu. Pengerusi jawatankuasa Kerajaan Tempatan, Kesejahteraan Bandar dan Alam Sekitar Negeri Tan Chen Chun dalam satu kenyataan memaklumkan jawatankuasa itu akan menangani sebarang insiden pencemaran menerusi tindakan pemantauan dan penguatkuasaan. Jelasnya, jawatankuasa itu akan turut menyelaraskan tindakan antara agensi dengan memfokuskan kepada 3 jenis kawalan pencemaran utama iaitu pencemaran air, udara dan pengurusan buangan. Jawatankuasa itu akan dipengerusikan beliau sendiri dan dianggotai oleh pelbagai agensi. Setakat ini 25 agensi dan jabatan yang terbabit, namun senarai akhir anggota jawatankuasa akan diumumkan selepas dimuktamadkan. Tambah beliau lagi, pembabitan pelbagai agensi dalam jawatankuasa tetap alam sekitar penting kerana isu pencemaran bukan sesuatu masalah yang bersifat silo. Punca dan bentuk pencemaran adalah pelbagai dan memerlukan tindakan bersepadu yang pintar serta cekap demi kesejahteraan rakyat. Sementara itu, di Selangor, Menteri Besar Incorporated MBI melalui anak syarikatnya Landasan Lumayan Sdn Bhd LLSB menubuhkan River Petrol Unit bermotosikal bagi memantau sebarang aktiviti haram yang boleh membahayakan kualiti air di Sungai Klang. Unit itu akan beroperasi sepenuhnya dalam tempoh 6 bulan akan datang selepas penyediaan laluan yang sesuai di sepanjang tebing sungai berkenaan. Kita pun dah tubuhkan River Petrol Unit untuk kita libatkan NGO ni untuk kita memantau secara berjadual di sepanjang Sungai Kelang. Pihaknya juga tekad melaksanakan sistem pembersihan sungai yang lebih efisien, efektif dan sistematik melalui projek Gerbang Maritim Selangor SMG. Sebanyak 50,000 tan metrik sampah dikeluarkan dari Sungai Kelang dalam operasi pembersihan sejak tahun 2016. Beliau berkata demikian selepas program River Guardian for a Better Tomorrow yang dirasmikan yang di-Pertua Majlis Perbandaran Kelang, Datuk Muhammad Yassid Bidin. Dua batalion pasukan gerakan am BGA dari Senoi Perak, Bidul Perak digerakkan dalam usaha melumpuhkan kegiatan pemburuan haram spesies harimau Malaya di hutan negara ini. Setelah mengadakan perbincangan dengan Menteri Dalam Negeri Tan Sri Muhyiddin Yassin, Ketua Polis Negara Datuk Sri Abdul Hamid Badur berkata setiap batalion yang terdiri daripada 500 anggota itu dipilih kerana mereka mahir sebagai penjejak serta sudah biasa hidup dalam persekitaran hutan. Dan kali ini PDRM akan bersama-sama dengan Perilitan, kami akan memberikan sedikit latihan lain dalam menggunakan senjata api dan pihak saya telah menyediakan SOP-nya apabila berdepan dengan pemburu-pemburu haram yang mengancam nyawa pegawai-pegawai Perilitan
sebelum ini, dan kita akan gunakan kuasa untuk menembak mereka bila perlu, timbul keperluannya. Beliau berkata demikian pada sidang media pada Majlis Pelancaran Kempen Selamatkan Harimau Malaya 2019-2020 sempena sambutan Hari Harimau Sedunia di Putrajaya. Tambahnya, beliau sudah mengerahkan pasukan cawangan khas untuk menubuhkan satu bahagian khas untuk mengumpul maklumat mengenai pelbagai perkara. Ini termasuk maklumat pemburu haram dan mereka yang terbabit memperdagangkan bahagian haiwan liar. Mengulas lanjut, Datuk Seri Abdul Hamid berkata, komitmen pihaknya dalam membantras kegiatan pemburuan haram harimau Malaya kerana haiwan itu simbolik dalam Perlambangan Polis Diraja Malaysia PDRM. Sementara itu, Menteri Air, Tanah dan Sumber Asli Dr. Xavier Jayakumar memaklumkan pihaknya kini menumpukan operasi membantras pemburu haram di 3 lokasi iaitu Hutan Tropika Belum Temenggur, Taman Negara Endau Rompin dan Taman Negara Pahang Terengganu. Semua pihak perlu membuang persepsi bahawa produk dan teknologi dari negara luar lebih baik berbanding hasil keluaran serta inovasi anak tempatan. Presiden PKR yang juga Ahli Parlimen Port Dickson, Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pelbagai hasil tangan anak tempatan terutamanya keluaran usahawan industri mikro, kecil dan sederhana tempatan IKS kini mempunyai kebolehpasaran yang tinggi selain mempunyai daya tarikannya yang tersendiri. Ini pun pahaman yang kadang-kadang di kalangan elit kota itu menjadi satu penyakit. Padahal kalau benar kita itu terdidik, kalau benar kita itu ada cita rasa yang lebih canggih, maka kita harus siap terbuka. Kita bandingkan produk yang dihasilkan apakah boleh bersaing dengan produk dari mereka antarabangsa. Ini yang penting. Ya. Dan sebab itu kita jangan buat satu sikap yang anggap semuanya dari luar itu baik, semuanya dari barat itu cukup canggih. Beliau berkata demikian ketika berucap di Majlis Pelancaran Program BWorks dan Forum SME Route to Digital and Hypermarket, anjuran sebuah platform e-dagang bagi IKS MX Mall di Port Dickson. Tambahnya, stigma produk barat lebih baik turut perlu diubah agar rakyat khususnya golongan usahawan di negara ini mampu mencapai kualiti dan kejayaan yang lebih tinggi. Rakyat Malaysia turut digesa untuk bersikap terbuka dalam memperkembangkan pengetahuan serta kemahiran berkaitan teknologi digital baru selari dengan kehendak industri, ekonomi dan pasaran semasa. Bagaimanapun, teknologi yang dikuasai itu perlulah diadaptasi dengan elemen tempatan bagi memudahkan jaringan di antara usahawan di samping membantu mengangkat martabat produk Malaysia ke tahap yang lebih tinggi. Kerajaan juga, kata beliau, perlu memberi lebih banyak ruang dan jaringan sewajarnya bagi produk tempatan yang mempunyai keupayaan untuk dipasarkan dengan mudah sekaligus mampu bersaing di peringkat global. Jumlah pemandu taksi, taksi e-hailing dan kenderaan persendirian e-hailing yang berdaftar di bawah skim bencana pekerjaan sendiri SPS dilihat masih rendah. Timbalan Menteri Sumber Manusia Datuk Mahfuz Omar berkata hanya 26,653 pemandu berdaftar di bawah skim itu yang disediakan di bawah Pertubuhan Keselamatan Sosial Pekiso. Menurutnya, jumlah itu adalah 8.37% daripada jumlah keseluruhan 318,283 pemandu terlibat di seluruh negara setakat 24 Julai lalu. Datuk Mahfuz menyifatkan jumlah itu terlalu rendah dan perlu dipertingkatkan susulan akta berkenaan bakal dikuatkuasakan 1 Ogos ini. Beliau menjelaskan skim terbabit bukan bertujuan menekan pemandu, sebaliknya melindungi mereka dan keluarga jika berlaku bencana ketika bekerja. Pihaknya berharap pemandu mendaftar segera kerana ia adalah undang-undang dan diwajibkan setelah diadakan bulan pemutihan dan penguatkuasaan. Jelasnya, sehingga Jumaat lalu sebanyak 1,801 program libat urus diadakan bersama persatuan dan pemandu teksi di 54 buah pejabat Pekiso seluruh negara. 72,356 kes denggi dilaporkan di Malaysia sepanjang Januari hingga 20 Julai lalu berbanding 38,190 kes bagi tempoh sama pada 2018. Menurut Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad, ini bermakna berlaku peningkatan drastik sebanyak 89.5% pada tahun ini dengan angka kematian sama meningkat 108 kes berbanding 61 kes tahun lalu iaitu peningkatan 77%.
Melalui satu kenyataan media, beliau memaklumkan Selangor merekodkan kes denggi tertinggi iaitu sebanyak 40,849 kes, manakala wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya merekodkan 8,794 kes, diikuti Johor 6,057 kes. Tambahnya, kes denggi menyaksikan peningkatan bermula bulan Mei lalu. Sementara itu, mengulas mengenai sambutan Hari Denggi ASEAN, peringkat kebangsaan juga disambut sekali dengan konvensyen Kombi dengan tema Bantras Denggi bermula dengan saya. Tema itu jelasnya bertepatan membuktikan pentingnya peranan setiap individu dan komuniti dalam mencegah denggi. Dalam pada itu, menyedari hakikat kes denggi naik mendadak, penduduk di Ivory 1 Bandar Tasik Puteri Rawang, Selangor berpakat mengadakan gotong royong membersihkan kawasan kediaman mereka. Beberapa kawasan dipercayai menjadi sarang nyamuk Aedes membiak turut dihapuskan. Aktiviti gotong royong dilakukan bagi membersihkan segala sampah sarap dan semak samun di kawasan berdekatan kediaman penduduk. Ia termasuk membakar pokok mengkuang yang disyaki menjadi punca pembiakan nyamuk Aedes dan tikus. Ambillah inisiatif supaya menjaga kawasan perumahan sendirilah. Air yang bertakung, pastikan tiada, pastikan kawasan rumah bersih. Jadi kalau ada pokok-pokok yang terlalu besar atau terbiar, perlu bantuan, boleh bagi tahu komuniti kita sama-sama tebanglah supaya untuk elakkan apa-apa pembiakan berlaku dekat pokok-pokok besar-besar macam ni. Seorang penduduk berkongsi pengalaman isterinya terpaksa dimasukkan ke unit rawatan rapi ICU di Hospital Selayang selama seminggu selepas 2 kali keluar masuk hospital. Isteri saya tak sihat dan bila dihantar ke Hospital Selayang, dia disuspek denggi dan ada satu lagi kompilasi yang mengatakan ada selaput apa saya pun tak pasti. Jadi rupa-rupanya dalam kawasan Ivory 1 ni terdapat 3 orang yang dah kena denggi. Menurutnya, punca jangkitan dipercayai akibat pokok-pokok yang ditebang dan kayu lama yang dilonggokkan di tepi rumah tidak dikutip dengan sempurna oleh pihak bertanggungjawab. Walaupun indeks jenayah negara menunjukkan penurunan saban tahun, namun masyarakat digesa agar tidak sentiasa berada pada zon selesa, terutama membabitkan wanita. Stigma prejudis bahawa golongan itu hanya tahu berhias harus ditepis kerana peranannya kini bukan sahaja sebagai ibu, malah turut memberi inspirasi kepada komuniti dan masyarakat. Rogol, ragut dan mencabul kehormatan antara kes jenayah jalanan yang masih membelenggu para wanita. Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia MCPF berpendapat masyarakat termasuk wanita tidak boleh lagi bergantung harap kepada anggota keselamatan semata-mata. Melibatkan diri dalam sesebuah aktiviti kemasyarakatan secara kolektif seperti Badan Bukan Kerajaan NGO antara langkah yang mampu meningkatkan tahap kesedaran berkenaan. Kita minta pihak polis buat ini buat itu. Memang pencegahan jenayah adalah tanggungjawab polis. Tetapi kita juga tahulah bahawa pihak juga ada limitation dia, ada had dia dan dalam konteks inilah saya berharaplah bahawa kita bolehlah mengadakan perubahan sikap. Beliau ditemui media selepas melancarkan kempen kesedaran jenayah jalanan wanita kali kelima dan Anugerah Wanita Bersih 2019. Program anjuran Kelab Marshal Keselamatan Jalan Raya RSMC itu antara inisiatif bukan sahaja menghargai, malah memperkasa peranan wanita dalam meningkatkan kesedaran jenayah di negara ini. The Iron Lady are the people who is the driving force. Dia akan membawa satu grup wanita untuk membuat satu kebaikan dan kebaikan itu bermanfaat dan berkekalan. Kita tak nak kebaikan itu just one off. Kita nak berkekalan macam dia implement safety dekat tempat kerja dia. Yeah, I think more women should come out and join and be more active in this so that the community will be safe, healthy and strong. Wanita perlu cantik sentiasa, tapi you kena tahu jugalah, maksudnya dalam kecantikan tu, dalam kita berhias, kita kena tahu keselamatan diri kita juga. So kena lebih berhati-hati. Maksudnya bila kita ke mana-mana saja pun, kita mesti alert lah. Kita tak tahu kadang-kadang yang ikut kita tu siapa. Besar impaknya. Selepas hasilnya, menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3.
Kita ke laporan antarabangsa. Serangan tentera rejim Syria dan sekutunya di barat laut negara itu semalam mengorbankan 9 orang awam. Menurut Badan Pemantau Hak Asasi Manusia Syria, serangan udara tentera Syria ke atas bandar Ariha di wilayah Idlib mengakibatkan 5 orang maut. Manakala 2 lagi maut dalam satu lagi serangan berasingan oleh tentera rejim di wilayah barat laut. Serangan udara tentera Rusia di wilayah Hama pula meragut 2 nyawa. Kemarin, 15 orang awam dilaporkan maut termasuk 11 di Ariha dalam serangan yang dilancarkan oleh tentera rejim dan sekutunya. Iran menyelar cadangan Britain untuk menubuhkan misi pelindungan maritim yang diketuai Eropah di perairan Teluk. Jurucakap Kerajaan Iran, Ali Rabi'i berkata, hasrat menghantar pasukan Eropah ke Teluk Parsi bersifat permusuhan dan provokatif serta akan meningkatkan ketegangan. Isnin lalu, Britain mengumumkan penubuhan satu pasukan yang diketuai oleh Eropah untuk melindungi kapal di Teluk. Ia sebagai tindak balas selepas pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC, menahan kapal Stena Impero di Selat Hormuz. Insiden berlaku 2 minggu selepas pihak berkuasa Britain menahan kapal tangki minyak Iran, Grace One, di Gibraltar kerana disyaki menghantar bekalan minyak mentah ke Syria. Rabi'i menekankan bahawa keselamatan di Teluk menjadi tanggungjawab negara di rantau itu. Beliau juga mendakwa Iran adalah ejen keselamatan maritim terbesar di Teluk Parsi. Polis anti-rusuhan Hong Kong melepaskan tembakan gas pemedih mata bagi menyuraikan penunjuk perasaan pro-demokrasi yang mengadakan perarakan semalam. Pasukan keselamatan bertindak selepas penunjuk perasaan menghampiri bangunan pejabat perhubungan Beijing di hub kewangan itu. Keganasan berlaku pada hari kedua berturut-turut selepas penunjuk perasaan tidak mengendahkan larangan polis untuk mengadakan perarakan. Polis hanya membenarkan peserta mengadakan perhimpunan di sebuah taman di daerah komersial yang dikenali sebagai Sentral. Dalam bantahan yang diadakan pada minggu lalu, bangunan pejabat perhubungan Beijing dibaling dengan telur dan diconteng dengan graviti. Kerajaan Meksiko akan membantu kerajaan Honduras mewujudkan 20,000 peluang pekerjaan tahun ini dan menyokong pekebun kopi negara itu. Langkah berkenaan bertujuan menangani krisis migran yang menyaksikan ribuan penduduk Amerika Tengah menuju ke Amerika Syarikat. Presiden Meksiko Andrés Manuel López Obrador dan rakan sejawatannya dari Honduras Juan Orlando Hernández menandatangani perjanjian kerjasama untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk di Amerika Tengah. López Obrador juga menekankan Meksiko akan menyokong rantau itu dengan bantuan dana dan skim pekerjaan. Kemiskinan dan keganasan antara faktor yang menyebabkan ribuan penduduk dari Guatemala, Honduras dan El Salvador cuba memasuki Amerika Syarikat untuk mendapatkan suaka politik. Kemasukan pendatang asing menimbulkan kemarahan Trump. Beliau mengancam untuk mengenakan sekatan ekonomi ke atas Meksiko sekiranya ia gagal menghentikan aliran pendatang tanpa izin. Besar impaknya. Tular selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Bertemu kembali. Juara Piala FA 2019 Kedah pulang ke negeri itu bersama trofi dan dijangka meraihkan kejayaan bermakna itu hari ini. Selaku pemenang, Lang Merah merancang untuk membuat persiapan awal membentuk barisan lebih mantap musim hadapan apabila secara automatik layak untuk memasuki kancah saingan kelayakan Liga Juara-Juara Asia SCL 2020. Barisan Lang Merah pulang ceria dan bangga sewaktu menjejakkan kaki bersama trofi Piala FA yang dimenangi selepas menewaskan Perak 1-0. Persatuan Bola Sepak Kedah KFA akan mengadakan sambutan bagi meraihkan hari ini dengan mengadakan acara perarakan di sekitar Bandar Alor. Sebagai juara Piala FA, Kedah menempah penampilan di pentas Asia dengan beraksi di peringkat kelayakan Liga Juara-Juara Asia SCL terlebih dahulu. Naib Presiden KFA Anas Hafiz Mustafa akan berbincang dan merangka plan persiapan awal pemilihan pemain seterusnya kepada pembentukan pasukan terkuat untuk menghadapi saingan daripada kelab-kelab terbaik benua. Ya, semestinya kita nak capai ke tahap tu memang banyak benda yang kita kena buat. Jadi pihak pengurusan KFA dan juga unit Liga Super akan buat persiapan yang rapi untuk pastikan kita boleh memenuhi semua kriteria yang diminta oleh AFC dan menyediakan pasukan yang terbaik untuk kita bersaing di peringkat Asia.
Kedah sebelum ini terpaksa akur apabila slot mereka ke Asia ditutup meskipun menjuarai Piala FA 2017. Berikutan didapati gagal memenuhi kriteria pelesenan Konfederasi Bola Sepak Asia AFC. Terdahulu, Johor Darul Takzim JDT meraih slot automatik kesaingan peringkat kumpulan ACL selepas menjuarai Liga Super musim ini. Untuk itu, sekian Buletin Pagi. Ikuti lebih banyak berita di platform media sosial Buletin TV3. Saya Adin Hussein, salam hormat dan Assalamualaikum.